lembaga masjid dan ahli-ahli jawatan kuasanya, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan slot kuliah maghrib pada malam ini dengan guru takmir jemputan. Saya perkenalkan sekali lagi, beliau Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rafi bin Madun, dilahirkan di Serkam Darat. Beliau telah pun berkecimpung ataupun aktif memberikan kuliah-kuliah ini sejak 8 tahun dahulu. Beliau berlulusan sarjana muda pengajian Islam. InsyaAllah pada malam ini beliau akan menyampaikan kuliahnya dengan tajuk mencari redha Allah. InsyaAllah Ustaz InsyaAllah. Dengan segala hormatnya, dengan rasa syukurnya, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rafi menyampaikan kuliah maghribnya. InsyaAllah. Sebelum itu saya nak sampaikan jemputan, maaf hampir terlupa. Tuan Haji Ali Wahab menjemput semua jemaah pada malam ini untuk menghadiri majlis kenduri dan bacaan Yasin di rumahnya selepas solat Isya. Semua dijemput hadir. Persilakan Tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin, wa ilhal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan lafaz syukur. Terima kasih kepada pengurusi serta ahli jawatan kuasa pentadbiran masjid Masjid Jami' Yasin. Namanya Masjid Ubaidillah, betul. Barisan kepimpinan ahli qaryah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai syarak, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah hendaknya. Alhamdulillah, syukur pada Allah, saya dapat panggilan telefon. Kebetulan pula malam ni ada lapang, ingat nak rehat. Tapi bila kerja dakwah ni, dia tak boleh nak rehat. Ada je panggilan, maksudnya kena pergi. Alhamdulillah. Seperti yang diperkatakan oleh Tuan Pengurusi tadi, saya kenalkan diri saya, Muhammad Rafi bin Haji Madun. Anak jati, kelahiran kampung Serkam Darat. Dalam daerah Yasin lagi. Duduk pun di rumah peninggalan ayah dan ibu di Serkam Darat. Alhamdulillah. Tajuk yang diamanahkan kepada saya malam ini untuk kita sama-sama ingat mengingati bagaimana proses kita nak didik diri kita dalam segala perilaku kita agar kita sampai satu tahap segala perilaku kita di atas muka bumi Allah ni Allah redha. InsyaAllah kita cuba berkongsi sebanyak mungkin. Allah rakamkan dalam surah Al-Fatah. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Allah rakamkan dalam Quran surah Al-Fatah ayat 29. Allah bagi tahu kita, Allah ingatkan kita bahawa hari ini kita syukur. Sebab apa kita nak kena syukur? Sebab hari yang pertama sekali kita lahir daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni yang kita kena syukur tuan-tuan. Kita
Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang. Kita ada panduan. Nabi tinggalkan panduan. Apa panduan dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan kita dalam nak mencapai agar Allah redha dengan kita, agar Allah sayang dengan kita. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ni tuan-tuan, tak ada apa yang kita cari. Kita hidup ni kalau duit banyak pun, kalau Allah tak redha, tak tenang. Kita hidup ni kalau isteri cantik pun, kalau Allah tak redha, hati tak tenang tuan-tuan. Kita hidup ni kalau kereta besar, rumah besar, isteri besar, kan, semuanya besar. Tapi kalau Allah tak redha, Allahu akbar, hidup kita jadi cacar marbah. Jadi hari ini kita nak renung sama-sama, disampai ke mana dah kita hari ini. Kita ni berada di mana untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah rakamkan dalam Quran. Allah bagi tahu, nak redha dia yang pertama kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam sirah, dalam Rahiqul Makhtum, tuan-tuan pun malam ni saya digantikan oleh kitab yang mengajar sirah juga, ustaz mengajar sirah juga. Jadi mungkin tuan-tuan pernah dengar nama kitab Rahiqul Makhtum, karangan Imam Sufi Rahman Mubarak Furi, yang menceritakan tentang perihal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tuan-tuan di awal dakwah baginda, daripada dakwah secara rahsia, kemudian dakwah secara terbuka. Islam ini ketika Nabi bawa, Nabi nak perjelaskan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi mendapat tentangan yang sangat hebat. Orang pukul Nabi, baling najis unta dekat Nabi, orang ejek Nabi, masukkan dalam periuk makanan Nabi najis dan sebagainya. Tetapi persoalannya, kenapa Nabi terus berdakwah? Kenapa Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah tuan-tuan? Yang ni Nabi nak suruh kita pegang ni. Sebab Nabi meletakkan keredaan Allah itu melebihi daripada keredaan manusia. Dan ini yang Nabi nak ajar kita. Saya ni terus masuk laju je ni sebenarnya ni. Terus masuk ke nada yang agak laju. Pasal masa kita isyak, saya dipahamkan pula lepas ni kita ada kenduri tahlil dan sebagainya. Jadi Nabi SAW ajar kita tuan-tuan, bila nak cari redha Allah, yang pertama apa dia? Niat. Niat ni kena betul. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wa suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat pakaian kita tuan-tuan. Allah tak lihat harta kita. Yang Allah lihat qulub, hati kita, dan juga perbuatan amal soleh kita. Jadi dalam membina keredaan, hati ni kena betul dulu ni. Bila hati dah betul, boleh datang seronok. Seronok pergi semayang, seronok semayang berjamaah, seronok hidup dalam rumah tangga yang sakinah, seronok didik anak baca Quran, seronok kita bermasyarakat. Pasal apa? Pasal hati dah betul. Hati ni nak kena betulkan dulu. Nabi SAW kata, hati letak kat mana? Letak kat Allah. Segala perilaku kita tumpukan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita nak faham, segala niat kita tu lillahi ta'ala. Kita bekerja bersungguh-sungguh kerana nak cari redha Allah. Jangan bekerja sungguh-sungguh kerana nak gaji naik. Bila gaji naik tak cukup lagi tuan-tuan. Sebab tak sampai tahap keredaan Allah. Kita didik anak kita jadi hufaz Al-Quran, kita didik isteri kita rajin, jaga kita baik, rumah tangga bahagia. Matlamat kita, niat kita nak cari Allah redha dengan kita. Bila Allah redha, hati senang. Semayang rasa seronok, malam-malam nak bangun kan. Orang rumah tidur, kita rasa nak bangun pun seronok. Malam pertama buat, malam kedua buat, malam ketiga tak buat, kita rasa rindu nak buat. Sebab apa? Sebab hati tu kita dah bentuk tuan-tuan. Hubungan dengan masyarakat kita jadi baik. Sebab apa? Sebab hati kita ni nak berkawan kerana nak cari redha Allah. Yang kita harapkan hidup atas muka bumi Allah ni bertepatan daripada cerita Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi SAW, yang mana dia khadam Nabi.
Ketika Nabi SAW berada di Madinah, dia khadam Nabi SAW. Nabi ketika berada di Mekah, khadamnya orang lain, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Anas bin Malik ni maksudnya khadam apa? Dia sangat rapat dengan Nabi SAW. Sahabat bertanya kepada Anas, "Engkau biasa tengok Rasulullah bangun, semayang, apa semua ni. Banyak-banyak doa yang Rasulullah buat yang tak pernah tinggal. Rasulullah setiap kali dia berdoa, apa perkataan dia yang tak pernah tinggal?" Anas kata apa? "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, Rasulullah ucap setiap kali Rasulullah berdoa. Siapa yang cerita? Anas bin Malik. Siapa Anas? Khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi kita ni manusia, makhluk Allah. Dalam dunia ni, dalam fana Allah ni, dalam dunia Allah ni, paling Allah sayang siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat, Nabi Adam, semua Nabi Allah paling sayang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita sentiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta dengan Allah, atina fid dunya hasanah. Nabi nak didik di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hidup atas muka bumi Allah ni nak cari kebaikan. Nak cari kebaikan, nak cari Allah sayang, Allah redha dengan kita. Yang ni yang kita nak kena cari ni. Baru kita rasa semayang tu seronok, tuan-tuan. Baru kita buat semayang tu mengumpat dah tak ada, membawang dah tak ada. Sebab kita dah rasa Allah redha dengan perbuatan kita. Kita rasa seronok. Baca Quran, kita rasa seronok. Kita dah tak rasa nak baca Quran tu kelang kabut, kan? Ada separuh orang baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Masa tu nafas je. Dia dah jadi kelang kabut. Dia dah tak rasa seronok. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia bila baca Quran, beliau adalah orang yang kuat menangis ketika membaca Quran. Sayyidina Abu Bakar manusia yang kedua hebat muka bumi Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila dia baca Quran, dia akan menangis. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma bila baca Quran, dia akan baca dengan suara yang kuat. Ini perilaku dua watak. Manusia yang hebat, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar bila baca Quran perlahan dan dia kerap menangis. Dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar baca Quran, dia baca kuat. Satu hari itu ketika dia sedang baca Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar. Kemudian Nabi panggil dia. Abu Bakar, engkau baca Quran, saya ringkaskan bagi faham. Abu Bakar, engkau baca Quran apa pasal kuat? Pasal perlahan? Dia jawab apa? Allah tak peka. Nak bagi tahu ni, Allah tak peka. Okey, Nabi kata okey. Umar, engkau baca Quran kenapa kuat? Jawapan yang pertama, aku nak bangunkan orang yang sedang tidur. Yang kedua, aku nak halau iblis syaitan ni, dia kata. Nabi kata dua-dua betul. Manusia kedua hebat Umar, manusia pertama hebat Rasulullah dah tentulah a'laminhu. Quran tak tinggal, tuan-tuan. Sayyidina Umar digambarkan dalam fizikal dia, seorang yang sangat bengis. Dalam kitab Rahiqul Makhdum kata 3 meter tinggi dia, tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab, orang dia besar. Kalau tengok fizikal Sayyidina Umar, di depan kepala dia ni botak. Besar orang dia. Tetapi di pipi Sayyidina Umar Al-Khattab dia ada kesan lurah air. Tuan-tuan bayangkan, saya nak bawa sirah sahabat Nabi. Ada kesan lurah air, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana setiap malam Sayyidina Umar Al-Khattab akan membaca Al-Quran dan beliau akan menangis. Ini manusia yang Allah redha, tuan-tuan. Yang Allah janjikan syurga. 10 manusia yang Allah janjikan syurga, antaranya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Tetapi dia nak cari redha Allah, Quran tak pernah tinggal.
Niat dah cantik, niat dah betul. Yang keduanya kita nak cari redha Allah, sikap kita, perbuatan kita tu. Apa Allah suruh kita kena buat, apa Allah larang kita tinggal. Ini nak cari redha ni. Belum sampai tahap kita nak cari Allah sayang kita. Kita nak Allah redha, Allah pandang kita. Allah perakui kita hamba yang sentiasa bersyukur. Nabi SAW perakui kita adalah umat dia. Ini semua yang kita nak daripada mahsyar nanti. Sayyidina Abu Bakar bacaan Qurannya, Sayyidina Umar Al-Khattab bacaan Qurannya. Allahu Akbar. Kita nak muhasabah diri kita tuan-tuan. Banyak mana kita satu hari baca Quran? Yang ni. Saya renung diri saya, kita renung bersama-sama. Satu hari banyak mana kita baca Quran? Malam, pagi, paling banyak pun 5 kali kita baca. Lepas semayang kita baca Quran. Habis semayang isyak, balikkan bawa witir, baca Quran sekejap. Bangun subuh, sementara nak tunggu orang azan, kita baca Quran. Habis semayang subuh, duduk sekejap, baca Quran. Campur tolak, dapatlah 20 kali. 20 kali berangan nak masuk syurga. 20 kali berangan nak Allah redha kita. Allahu Akbar. Manusia yang Allah janjikan syurga, Quran tak putus tuan-tuan. Ni kita nak cari ni. Baca Quran. Kena kita ayah-ayah, ibu-ibu, lagi umur kita meningkat, maafkan saya, lagi umur kita meningkat, lagi kita dekat dengan Allah. Lagi umur kita meningkat, kita tidur je malam, besok lagi dekat dengan Allah. Siang kerja, besok malam tidur, bangun pagi, dekat lagi dengan Allah. Nak cari redha Allah ni. Banyak mana sunnah Nabi SAW yang kita buat. Nabi tinggalkan kita Al-Quran, banyak mana kita baca. Bagaimana kita didik anak kita cinta pada Al-Quran. Hari ni ada kalau orang didik anak, dia nak jadi anak dia kaya tuan-tuan. Dia didik anak engkau belajar pandai-pandai, bila dah pandai masuk universiti, dan bila masuk universiti dapat gaji besar, kaya, beli kereta besar. Dia dah terapkan nilai itu kepada anak-anak. Kata nak cari redha Allah. Cari redha Allah, hidup susah pun senang hati tuan-tuan. Tapi yakin, bila Allah redha kita, hidup kita jadi tenang. Anak dengar cakap, isteri dengar cakap, kita pun segala nikmat kita dapat, kita syukur. Kena Covid ni kan, daripada kita biasa dapat bersalam, tak dapat bersalam. Bila kita biasa dapat duduk dekat, tak dapat duduk dekat. Bila kita dapat pergi kenduri kendara, ramai-ramai tak boleh pergi. Ini Allah uji kita. Tapi banyak hikmah yang kita dapat dalam Covid ni, saya tengok. Pasal orang duduk rumah, baca Quran. Jadi kita hari ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, nak redha Allah, ingat tuan-tuan, perbuatan tu sangat penting. Ulama kata sikap kita tu. Jadikan masjid ini sebagai tempat kita sujud. Berapa ramai orang yang suka pergi masjid. Hari ni orang dah bergumul je pergi masjid Gajin. Orang muda ni dia pergi juga, kan? Pergi juga, tapi kurang. Saya takmir di mana-mana, alhamdulillah ada peningkatan, tapi ramainya orang-orang lama. Yang ni kita nak didik ni tuan-tuan. Nak didik redha. Masjid ni adalah tempat kita, dia kena jadi satu tempat yang kita segala-galanya di masjid. Nabi SAW, rumah Nabi, belajar sirah, rumah Nabi dengan masjid. Nabi kalau baring kepala dia di rumah, kakinya di masjid. Maksudnya Nabi SAW ni tak putus dengan masjid. Kalau kita lihat di akhir-akhir usia Nabi kita SAW, tetap nak pergi masjid tuan-tuan. Hari ni kita nak didik diri kita, didik anak-anak kita cinta masjid. Saya teringat guru saya kata, kalau anak-anak datang masjid jangan marah. Anak-anak kita datang masjid, dia datang, kita bagi tahu dia, jangan bising, tapi jangan marah dia. Sebab apa? Sebab bila dia membesar, dia ada satu kenangan dalam hidup dia. Dia dah besar, dia dah berjaya, dia akan teringat, aku dulu membesar dalam masjid dia. Kenangan manis ni yang menyebabkan dia akan cinta pada masjid. Ini ada kalanya kita ajar anak pergi pasar malam. Nak, siap nak, jom kita pergi pasar malam. Lalu je depan masjid. Bukan orang sini lah, orang Jasin, alhamdulillah. Ni belah-belah mana-mana ni kan. Jadi hari ni kita kena didik.
Lalu nak pergi pasar malam, orang pun azan. Berhenti dulu nak, kita semayang kejap. Hari ni pasal apa? Kita Islam ni, kita kena tunjuk Islam ni orang pandang hebat bila syiar, tuan-tuan. Kalau masjid tak boleh azan, orang pun tak pandang syiar Islam itu hebat. Islam tu hebat. Kalau masjid tak ada orang baca Quran, Islam pun orang tak pandang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang kalimah la ilaha illallah kepada kaum musyrikin 6 tahun. Kitab Rahiqul Makhtum kata apa? Sekitar 40 orang saja yang memeluk Islam. 6 tahun Rasulullah berdakwah. Maksudnya Nabi SAW dapat wahyu 40 tahun umur baginda, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Syiar Islam tidak boleh ditonjolkan, sebab mendapat tentangan daripada kaum musyrikin. Yang Islam sekitar 40 orang. Dan ada juga kitab-kitab mengatakan Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang ke-40 memeluk Islam. Dah 6 tahun Nabi berdakwah. Antara sebabnya apa? Syiar tak boleh tunjuk. Tetapi apabila Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk Islam, kita baca sirah, 3 hari selepas Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib memeluk Islam. Siapa dia dua orang ni, tuan-tuan? Orang yang disegani kepewiraannya oleh penduduk musyrikin Mekah. Hamzah ni pendekar, memang hebat, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Umar ni memang orang tahu dia orang yang hebat. Bila kedua-dua sahabat Rasulullah ni memeluk Islam, apa ucapan Sayyidina Umar ketika dia memeluk Islam? Dia kata dengan Rasulullah, adakah agama yang kita bawa ni agama yang benar ya Rasulullah? Wallahi, Nabi kata apa? Di tangan, nyawa aku di tangan Allah ini dan agama ini adalah yang benar. Apa yang Sayyidina Umar kata? Kalau dah benar, kenapa kita nak rahsiakan lagi? Nampak tuan-tuan? Kalau Islam ini dah benar, kenapa nak rahsiakan lagi? Sayyidina Umar kata. Kita terangkan betul-betul Islam ni. Maksudnya Islam ini boleh dibina dengan syiar. Islam ni, tuan-tuan, boleh dibina dengan syiar. Tuan-tuan faham maksud saya syiar? Pertontonkan Islam itu apa? Azan kuat-kuat. Baca Quran kuat-kuat. Sebelum orang nak azan ni, bukakan dulu. Orang baca Quran. Orang tahu, oh, kejap lagi 10 minit lagi orang nak azan. Bunyikan Quran. Subuh, buka Quran. Syiar. Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar, bila dia dah begitu, Rasulullah kata apa? Saya ringkaskan sirah dia. Rasulullah buat 2 kelompok manusia. Yang 40 orang tadi buat 2 kelompok. Seorang diketuai oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang lagi diketuai oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ucap kalimah la ilaha illallah keliling Masjidil Haram, tuan-tuan. Tahun ke-6 kenabian, 40 orang. Tahun ke-7 kenabian berlaku hijrah ke Habsyah. Orang Islam dah berapa ramai? Ada ulama kata dah 101 orang. Peningkatan dekat 60 orang dalam tempoh 1 tahun. Ulama asirah bersetuju. Sebab apa? Sebab Islam dipertontonkan. Allah sayang, tuan-tuan. Nak cari redha Allah, apa Allah suruh kena buat. Allah kata orang Islam kena begini, buat. Allah kata Islam kena tunjuk kita Islam. Tak boleh sembunyi-sembunyi. Salah tetap salah, benar tetap benar. Tak ada kompromi. Betul tetap betul, tak ada salah. Kalau salah tetap salah. Ni. Tapi kita ni orang Melayu ada kalanya, Allah, aku tak sampai hati lah nak tegur dia. Ada ayat tu. Aku tak sampai hati. Kami dah lama dah kawan. Tegurkan di kecil hati. Ni yang kelemahan syiar. Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan, kita baca sirah. Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika Rasulullah mengarahkan hijrah ke Madinah. Saya cuba laju-laju pasal nak isyak. Bila Rasulullah arah je hijrah ke Madinah, ketika itu hijrah adalah wajib. Rasulullah kata kena hijrah. Apa Sayyidina Umar Al-Khattab buat? Dia bawa anak dia atas binatang tunggangan dia. Ketika itu orang Islam tak boleh keluar daripada Mekah, tuan-tuan. Siapa tahan? Kaum musyrikin. Berapa jahat orang musyrikin? Sangat jahat.
Rasulullah pun dia berani cekak. Utaibah bin Abu Lahab, dia pegang leher Nabi SAW. Kalau kita tengok sirah. Uqbah bin Abi Mu'id, Nabi sedang sujud di Masjidil Haram, dia ambil janin unta diletakkan di atas tengkuk Nabi SAW. Jahat tak jahat tuan? Sangat jahat dan sangat ganas. Umar Al-Khattab, bila dapat je arahan wajib, apa Umar buat? Dia bawa anak dia, dia pergi dekat Masjidil Haram, dekat Kaabah hari ni yang kita tengok tu. Dia panggil semua orang-orang Quraisy, ya musyrikin, ya Quraisy. Dia panggil semua. Orang Quraisy tahu dia ni Islam. Bahasa Melayu dia kata apa? Aku dah berazam nak berhijrah ke Madinah. Siapa yang nak isteri dia jadi ibu tunggal? Ni bahasa mudah lah. Siapa nak isteri dia jadi ibu tunggal? Siapa yang anak nak jadi anak yatim? Jumpa aku besok pagi di belakang bukit. Ini ucapan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar nak ajar pada kita, perkara wajib perlu dizahirkan. Perkara wajib perlu dizahirkan. Cuma kita ada kalanya duduk kedai kopi lah. Orang pun azan maghrib. Kedai kopi tak jauh pun, 200 meter je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Tok dia azan tu ingat dah isyak belakang kan. Kita ni duduk dah tahu azan ni. Kesut kursi pelan-pelan. Man, gimana man? Buang air dia kata. Hati tu nak pergi mana? Nak pergi sembahyang. Man, gimana? Baru lagi kejap dah nak balik. Buang air, apa tak sedap. Pergi dekat kereta, start, terus pergi masjid. Islam ajar yang fardu tak payah sembunyi. Orang dah azan, yang kita duduk kedai kopi ni apa masalah? Jom kita pergi sembahyang. Itu Islam ajar. Nak Allah sayang kita tu kena buat. Habis sembahyang isyak, kita pun duduk kedai kopi. Sebelum nak pergi sembahyang isyak tadi, kita tengok ada orang muda duduk kedai kopi. Kan? Orang tua ke tak kisah duduk kedai kopi. Kita pun pergi menonong, start motor pergi sembahyang isyak. Balik sembahyang isyak, kita tengok ada lagi orang sembang. Kita ni ahli masjid. Gasak dia lah, pandai lemak bapak dia jaga. Ini yang syiar ni. Sayyidina Umar Al-Khattab, salah tetap salah, betul tetap betul. Kerana ad-dinun nasihah. Hak ni yang kita nak pertuntut. Yang betul tetap betul, yang salah tetap salah, walau siapa pun dia. Hak ni nak pegang ni. Sayyidina Umar ketika beliau memerintah selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 2 tahun kemudian Sayyidina Umar merintah 10 tahun. 3 tahun dalam sirah mengatakan 3 tahun pertama Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah, Islam dah suku dunia tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Islam dah suku dunia mentakbir di bawah Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sebab membawa yang fardu tetap fardu, yang sunat tak payah cerita dengan orang. Aku alhamdulillah dah 7 tahun dah pencen. Sembahyang duha alhamdulillah belum pernah miss lagi ni. Aku alhamdulillah dah 7 tahun dah pencen. Qiyamul lail, Allahu akbar. Lepas qiyamul lail, baca sekejap surah Quran, dapatlah setengah juzuk. 7 tahun dah ni. Tak payah cerita dengan orang. Yang sunat tak payah cerita dengan orang. Yang fardu kena beritahu orang. Nak, engkau dah sembahyang belum nak? Anak kita menyalau, kita pula dapat duit pencen daripada anak 2,000 tiap-tiap bulan. Dah takut nak tanya anak. Anak basuh kereta depan rumah kita pakai seluar pendek. Balik kampung, basuh kereta depan rumah kita pakai seluar pendek. Oleh kerana anak kita bagi 2,000 pencen, dah takut nak tegur anak. Bukan orang sini, tempat lain. Ni yang tak boleh ni. Ini yang Islam tak boleh nak dimertabatkan. Kita untung tuan-tuan sebab negara kita majoritinya orang Islam. Kita boleh angkat syiar Islam itu di tempat kerana al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi. Tidak ada lain yang tinggi melainkan Islam. Jadi kita hari ni ayah-ayah dan ibu-ibu kita kena renung. Saya renung diri saya. Kita renung bersama-sama. Sejauh mana usaha kita nak bagi Allah sayang kita.
Perkara-perkara yang wajib pun pada anak-anak kita ada kala terlepas. Tak pernah kita tanya anak kita. Saya percaya sini buat, tempat lain lah, tempat lain. Tak tahulah negara apa kan. Tengok balik anak kita semayang. Anak kita akhir balik. Pernahkah kita panggil anak kita, nak, mari sini kau nak. Engkau dah akhir balik. Engkau ni lelaki. Ayah nak tanya engkau semayang hadas ni macam mana? Mandi hadas ni macam mana? Kita pernah tanya kepada anak-anak kita? Kita tak pernah tanya. Nak, mari sini kau pergi tanya ibu kau. Engkau ni dah datang uzur, bagaimana nak sucikan diri? Nak, ayah tak pernah dengar kau baca suratul Fatihah nak. Ayah nak dengar kau baca surah Fatihah. Kata belajar Mesir, kau baca depan ayah. Engkau belajar Tok Guru 4 tahun. Ayah belajar daripada kecil dengan Tok Guru ni. Kata engkau baca surah Fatihah, ayah nak dengar. Kita kena murajaah balik tuan-tuan. Kita kena cek balik. Sebab apa? Sebab kita nak bagi Allah redha segala usaha kita. Bila Allah redha, Allahu Akbar. Nabi SAW mencari keredaan Allah. Dan baginda memang Allah dah redha. Allah dah sayang baginda. Allah buktikan Allah sayang baginda. Tidak ada syafaat ketika di pada mahsyar melainkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah zahirkan yang Allah sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mahsyar. Nabi-nabi lain tak dapat syafaat tu. Tak boleh beri syafaat tu. Yang layak beri syafaat ketika itu namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi kita. Kita siapa? Umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini nak redha Allah, saya ulang, nak redha Allah, niat kena betul. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniyah. Niat nak pergi semayang kena betulkan. Aku nak pergi semayang ni, pertama nak cari redha Allah. Perbuatan kita jamaah, tapi niat kita nak cari redha Allah. Baru dia cantik. Aku pergi semayang berjemaah ni, dalam masa yang sama aku nak belajar semayang berjemaah. Semayang berjemaah ni antara khasiat dia apa tuan-tuan? Saya ringkaskanlah pasal jam pun dah berbunyi. Antaranya apa? Bila semayang berjemaah, apa dia punya fawaid dia yang kita nampak? Ihdinas siratal mustaqim. Imam baca, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita semua ucap. Ada Fatihah kita tu yang tak betul tuan-tuan. Ada, pasal kita bukan mahir Fatihah. Tapi kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Nasrani. Amin. Istajibillahumma du'ana ya Allah. Makbulkan ya Allah. Ramai-ramai ucap. Ni khasiat semayang berjamaah. Bila ucap kuat. Yahudi dan Nasara tuan-tuan sangat takut kalimah amin dalam sembahyang jemaah. Jadi kalau kita sarafkan dia, kalau kita tafsirkan amin tu ada 4 cara sebutan dia. Saya tak nak buka tu banyaklah. Cuma nak beritahu amin. Perkenankan ya Allah. Jadi lepas ni dah kena panjanglah amin tu. Sebab kita minta orang Yahudi cukup main takut. Jangan buat amin. Orang sebelah dah kuat dah ustaz, saya perlahan jadilah. Kacau. Pak Imam baca cukup main sedap. Ada yang amin. Rugi tuan-tuan sembahyang jemaah ni. Sebab apa? Sebab ramai-ramai minta ni Allah nak dengar kita punya suara. Ramai-ramai kata amin. Satu pekan Jasin dengar. Allahu Akbar. Yahudi Nasara cukup main takut tuan-tuan. Kena-kena waktu subuh. Lagi dia takut. Ni kita. Yang keduanya, antara khasiat fawaid kita pergi sembahyang jemaah ni sebab apa? Sebab nak belajar dengan orang. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Duduk, sujud, rokok. Kita pun tak tahu kalau kita tak tengok orang. Kita nak duduk tahiyat awal, kita nak duduk tahiyat akhir, bagaimana keadaan kaki, kita nak rokok bagaimana, kita pun tak tahu kalau kita tak tengok orang. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni?
Kalau kita baca tu okeylah. Jadi bila kita jadi makmum, kita duduk saf yang kedua. Kita akan tengok bagaimana duduk makmum saf yang pertama. Ni khasiat sembahyang jemaah. Kalau kat rumah kita sembahyang, kita nak tengok kaki siapa? Dah kita ingat itulah yang paling betul. Daripada sekolah rendah belajar tu sampai ke umur 50, sampai pencen, tak pergi sembahyang jemaah. Jadi kita ingat betul. Khasiat sembahyang jemaah ni, kita rajin datang. Bila kita rajin datang, kita akan lihat, oh ini cara perbuatan sembahyang yang betul. Bila kita rajin datang tengok, dalam masa sama kita boleh membina. Kerana apa? Kekuatan orang Islam bila dia berjamaah. Orang Islam ni jadi kuat tuan-tuan bila dia bersatu padu. Saya nak akhirkan ni. Syiar dah bawa, redha Allah dah cari, elak akan segala perpecahan, kena satu padu. Bila satu padu, rujuk kepada Allah, rujuk kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila semua tu dah jadi, barulah kita berani nak menghadap Allah. Tiba-tiba saya terlintas nak cerita kematian. Sebab tadi siang tadi arwah mak saudara saya meninggal. Jadi selesaikan urusan tu semua, baru kita bersedia nak menghadap pemilik alam ini. Ya, siapa dia? Allah Al-Wahidul Qahhar. Allahu Akbar. Tuan punya pemilik alam ni tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dengan dia. Sebab kita takut di pada mahsyar adalah hari paling Allah marah. Allah paling marah tuan-tuan ketika hari di pada mahsyar. Paling Allah marah. Nabi-nabi pun kita belajar dengan tugu-tugu. Nabi-nabi pun tak berani nak menghadap Allah. Jumpa Nabi Allah Adam, nafsi-nafsi, masing-masing diri masing-masing tanggung. Akhirnya jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi kita naik arasy Allah. Barulah mula perhitungan. Nabi pun, para nabi, para rasul pun takut nak menghadap Allah. Sedangkan kita, Allahu Akbar, subhanallah, jauh tuan-tuan. Makam kita tak sampai pada sahabat, tak sampai pada tabi' wa tabi'in. Tak sampai tuan-tuan, tak sampai. Jadi sementara Allah bagi nafas, sebelum Allah jumpakan kita di pada mahsyar, Allah masukkan kita alam barzah. Malam-malam tenung diri baik-baik, ingat balik muhasabah diri kita tuan-tuan. Allah redha tak perbuatan kita selama ini? Kalau Allah tak redha, selagi ada nafas, kurangkan tidur, kurangkan makan. Bila kurang makan, dia rajin nak bangun semayang malam tuan-tuan. Bila dah bangun semayang malam, dah buat tahajud, jangan sambung tidur. Ambillah Quran baca, tunggu sampai waktu subuh. Banyak hadis-hadis cerita pasal tu tuan-tuan. Jadi ayah-ayah dan ibu-ibu, saya tidak terlintas lama seperti yang dijanjikan tadi. Kesimpulan yang pertama, nak mencari redha Allah, niat kena betul. Betulkan niat lillahi ta'ala. Nabi ajar, ulama-ulama ajar, semayang lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala tuan-tuan. Selesai bab tu, hati dah bersih, segala perbuatan yang baik, banyakkan kita buat perbuatan yang baik. Yang Allah suruh jangan miss. Semayang fardu 5 waktu, jangan miss, buat. Banyakkan perbuatan yang baik. Sedekah baik, buat. Ziarah orang baik, buat. Mengata orang, jangan buat. Baca Quran, buat. Banyakkan baca Quran. Banyakkan nasihat. Jaga rumah tangga baik-baik. Didik isteri agar sayang Allah, sayang anak. Kerana kita nak mencari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukuplah untuk malam ini. Yang baik itu hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tersilap, yang tersasul,
maafkan saya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.